Bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kamera nampak tu? Tengok direct je lah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita pagi ini dalam keadaan yang sihat, aman dan cukup serba-serbi rezeki yang Allah berikan. Kita pun datang ke pejabat, bekerja. Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan sekejap waktu zuhur ni 1 sampai 1.45 lebih kurang untuk kita dengar sedikit sambungan siri kita ni, kisah-kisah para sahabat Nabi SAW. So daripada kisah para sahabat ni kita banyak belajar tentang kehidupan, tentang pengajaran bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Dan kalau kita lihat sebelum ni kita cerita tentang Khadijah, tentang Ummu Aiman, Mus'ab bin Umair, ramai sahabat-sahabat yang telah kita ceritakan. Dan hari ni kita akan cerita seorang lagi sahabat Nabi SAW yang sangat agung, yang sangat besar. Saya fikir sangat popular juga, ramai yang kenal namanya tapi ramai yang tidak kenal kisahnya siapa, apakah sumbangannya, apakah kehidupan dia, ramai yang tidak kenal. Sahabat yang kita akan ceritakan hari ini adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas ni seorang sahabat yang sebenarnya ada tali ataupun pertalian keturunan dengan Nabi SAW di sebelah ibunya. Sebab Sa'ad ibn Abi Waqqas ni daripada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni kalau kita baca dalam sirah, dia adalah kabilah belah ibu Nabi SAW. Siapa nama ibu Nabi Muhammad SAW? Aminah binti Wahab. So keluarga Sa'ad ibn Abi Waqqas ini di bahagian datuk ataupun datuk Nabi SAW tu, Wahab, dia ada kaitan dengan adik-beradik Wahab tu. Di situlah keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan bila kita cerita tentang sahabat-sahabat Nabi ni, kita kena bayangkan sahabat Nabi ni bukan semua seragam sama. Dia ada sahabat yang kelebihan dia berbeza-beza. Sebab tu Nabi SAW boleh menggerakkan satu kumpulan, satu perjuangan, sebab ada kepelbagaian, kemahiran, kepakaran dan kekuatan. Sebab tu kita tak boleh fikir semua orang sama, semua orang kena seragam, standard. Kita kena raikan kepelbagaian. Dan salah satu kepelbagaian yang kita dapat lihat ni adalah dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Selalunya kalau kita cerita kisah sahabat, kalau tuan-tuan masih ingat, ataupun kita cerita tentang isteri Nabi SAW ataupun sahabiah yang lain, sahabat-sahabat wanita, kita selalu highlight yang orangnya tampan, rambutnya panjang, hitam, kilat, hidungnya mancung, badannya tegap. Kan? Selalunya kita cerita begitu. Tapi kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, menariknya, kisahnya tidak ada banyak perkara yang dibanggakan tentang rupa paras dan tubuh badannya. Kerana dia seorang yang berkulit gelap, kurus, macam tak ada body stature, sangat-sangat kurus. Dan badan dia banyak bulu roma. He's a very hairy person. Dan dia juga ada hidung yang macam patah. Dan ini berlaku dalam satu insiden, berlaku pergaduhan, dan hidung dia macam hidung yang terpenyek sikit lah, terpatah sikit. Walaupun dia tidak dikenali dengan rupa paras dan tubuh badannya yang menawan, tetapi dia dikenali dengan kebijaksanaan, intelligence dia yang sangat tinggi, dan dia paling dikenali sebagai seorang sharpshooter. Dia adalah daripada keluarga yang sangat mahir memanah, dan dia mahir memanah sejak kecil. Dan dia punya panahan dia adalah dikenali dengan ketepatan dia tu. Dia memiliki eyesight, daya
penglihatan yang sangat tajam. Dan dia akan gunakan kelebihan ini dalam banyak peperangan dengan Nabi SAW, dalam banyak ekspedisi, dan sehingga Nabi SAW, nanti kita akan lihat dalam fasa yang sikit ini, dia adalah komander pertama yang diutuskan oleh Nabi SAW untuk pergi lead satu kumpulan sebelum perang Badar pun. So dia memang dikenali dengan kemahiran tersebut. Dan dia antara orang yang terawal masuk Islam. Kalau kita tahu ada 10 sahabat Nabi SAW yang dijanjikan syurga, dia salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Dan dia masuk Islam orang ke-7. Awal tak? Top 10 ni, awal. Dan dia masuk Islam tu, umur dia masih lagi belasan tahun. Ada riwayat kata 17 tahun maksimum. Kerana dalam buku sirah diceritakan dia masuk Islam waktu tu tak ada misai, tak ada janggut lagi. Maksudnya apa? Ada yang mungkin dah umur 40 tak ada lagi, tak apa, boleh rasa muda. Tapi dalam expression Arab ni, bila dia sebut tak ada misai, tak ada janggut, ni maksudnya muda lah, macam budak sekolah. Dan kisah dia masuk Islam diceritakan oleh anaknya sendiri. Anak Sa'ad ibn Abi Waqqas ni nama dia Aisyah. Okay? Aisyah ni sendiri menceritakan bahawa satu hari Sa'ad ibn Abi Waqqas bermimpi. Dan kita akan lihat ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang masuk Islam disebabkan mereka dapat mimpi yang memberikan tanda dalam mimpi itu. So Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang yang bermimpi. Dia mimpi apa dalam mimpi dia? Dia mimpi nampak bulan purnama yang cerah, terang benderang. Tapi dia tak nampak bulan tu. Dia nampak ada 3 orang. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Uthman ibn Affan, ada Zaid ibn Harithah yang berdiri di depan bulan tu. So dia pergi mendekati bulan tu dan ditanya kepada Abu Bakar, kepada Uthman dan juga kepada Zaid dalam mimpi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, macam mana kamu sampai kepada bulan ini? Bila kamu jumpa bulan ni? Dan mereka kata, kami baru je jumpa. Lepas tu mimpi dia habis. Confusing kan mimpi tu. Keesokannya nak bagi tahu ada signal yang Allah bagi dalam mimpi dia, dan dia akan di-approach oleh Abu Bakar As-Siddiq. Keesokannya Abu Bakar datang dan ajak dia masuk Islam. Abu Bakar ni antara sahabat yang bila dia masuk Islam, dia cepat-cepat pergi approach ramai orang yang masuk Islam di tangan dia, termasuk Uthman bin Affan dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. So Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam sangat muda, sangat awal, dan dia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita cerita dulu, masa kita cerita kisah Abu Bakar dulu, bayangkan Abu Bakar As-Siddiq ni, bila kita Nabi SAW kata kalau ditimbang iman Abu Bakar seorang dengan iman seluruh umat ni, iman Abu Bakar akan lagi berat. Abu Bakar je satu-satunya sahabat yang Nabi berikan dia kebenaran untuk infakkan 100% daripada harta dia. Sahabat lain Nabi tak bagi. Sebab bukan semua orang boleh handle dan ada keimanan level tu. Tapi Abu Bakar special. Dan bayangkan, Abu Bakar dah cukup special dah sampai Allah sebut tentang dia berhijrah dengan Nabi SAW, duduk dalam gua dengan Nabi SAW, dan dia adalah khalifah yang pertama. Dan di bawah account dia, kalau kita panggil downline dia, ada 5-6 orang yang masuk Islam direct daripada Abu Bakar, dan mereka juga dijanjikan syurga. So pahala-pahala yang Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan ni semua kumpulkan ni, bukan hanya mereka dapat pahala tu juga pergi ke akaun siapa? Abu Bakar Siddiq. Ini orang yang ada downline paling kaya. Saham dia terus berjalan. Hence kita tahulah kedudukan dia yang sangat tinggi dan hebat. So dia orang yang ke-7 masuk Islam, dan dalam sirah tak dijumpai kisah tentang siapa ayah dia. Abu Waqqas tu siapa? Tak ada diceritakan dengan detail, dan tidak ada indikasi bahawa dia masuk Islam waktu tu ayah dia hidup lagi, tak ada. Maksudnya ayah dia dah meninggal. So bila ayah dia dah meninggal, dia sangat rapat dengan siapa? Ibu dia. Dan dia sangat attach, sangat rapat dan sangat baik dengan ibu dia. Dan selalunya kadang-kadang dalam hidup kita ni, benda yang paling kita rapat, benda yang paling kita attach, dia akan jadi ujian yang paling berat. So Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah ni, tapi dialah sahabat yang diuji dengan ibu dia protes dan mogok Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Sehingga ibu dia bagi tahu, aku dengar kau ikut Muhammad, aku dengar ajaran apa yang kau ikut ni, bagi tahu kena respect dan dengar cakap ibu.
Jadi mak dia kata, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, dan aku tidak akan uruskan diri aku sehingga engkau tinggalkan Muhammad. So kita kena letakkan perspektif kita, duduk di tempat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai seorang anak yang sangat sayang pada ibunya, memeluk Islam, dia lebih sayang kepada Nabi SAW. Sekarang ibu dia buat mogok ataupun ugut emosi, dan ibu dia bukan cakap je, memang ibu dia buat betul-betul. Tak makan, tak minum, tak urus diri, sampai pitam banyak kali. Dan bayangkan Sa'ad bin Abi Waqqas kena pressure dengan saudara-saudara lain. Tengok, kau buat apa ni sampai mak kau hidup derita macam ni? Mak kau dulu elok je, mak kau sayang kat kau, mak kau bela kau. Kita alhamdulillah kebanyakan kita tak pernah rasa susahnya nak menjadi Muslim. Tapi kalau tuan-tuan saudara-saudari pernah ada experience jumpa beberapa golongan mu'alaf yang masuk Islam dan ditentang oleh keluarga, dan ada keluarga yang dia lawan secara agresif, ada yang lawan secara emosi macam ni, tak nak makan, tak nak urus diri, mogok lapar, dan dia rasa bersalah kan. So Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami tekanan yang sangat berat disebabkan ibu dia buat macam tu, sampai bila ibu dia pitam, orang kena titiskan air dalam mulut ibu dia supaya ibu dia boleh jaga balik. Dan ibu dia dalam keadaan yang sangat teruk lah. Dan semua orang salahkan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai punca kenapa ibu dia hidup derita macam tu. Dan orang semua cakap, kau anak jenis apa macam ni yang buat ibu kau hidup derita? So sangat confused. Dia sayang mak dia, tapi dia juga tak mungkin akan tinggalkan Islam. Sampai satu hari keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas ni bawa dia balik, bagi tahu, tengok mak kau dah macam nak mati dah nazak dah, sebab dia protes. Dan bila mak dia buka mata tengok Sa'ad ada di depan mata, mak dia rasa akhirnya anak dia, kira anak dia give up lah, sebab anak dia datang dan macam nak serah diri. Tapi tuan-tuan tahu apa Sa'ad bin Abi Waqqas kata? Sa'ad bin Abi Waqqas kata, wahai ibu, aku sayangkan kau, tapi kalaupun engkau ada 100 nyawa dan kau mogok satu demi satu nyawa tu ditarik 100 kali pun, aku tidak akan tinggalkan Muhammad SAW dan ajaran Islam. Aku takkan tinggalkan. Lebih baik engkau berhenti buat macam ni. Sa'ad bin Abi Waqqas bagi tahu dekat ibu dia, tak ada chance. Kau buat apa pun aku takkan tinggalkan agama ni. Lebih baik engkau berhenti buat macam ni. Dan ibu dia dah lihat dah berapa lama dah ni, mak dia duk mogok, duk sakit semua ni, anak dia tak beranjak satu langkah pun. Akhirnya ibu dia pun give up. Ibu dia yang give up. Bukan Sa'ad yang give up, ibu dia yang give up. Tapi menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala melihat emosi Sa'ad yang sangat sakit dan derita. Dia tak nak sakiti ibu dia, dia nak pertahankan juga Islam. So Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran untuk memberikan jawapan dan pujukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita semua boleh belajar, kerana kita kadang-kadang dalam hidup ada waktu kita nak ambil keputusan atau tindakan yang selari dengan syariat Allah, tapi family tak setuju. Family tentang, family ugut. So ayat yang turun adalah, kalau kita lihat menariknya, ayat ni ayat yang ke-15 dalam surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-15. Tapi sebelum pergi ke ayat ke-15, saya nak baca sikit ayat 13 dan 14 supaya bagi konteks betapa tingginya kedudukan ibu dan ayah, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala masih suruh buat baik kepada ibu dan ayah yang mengajak kita kepada kesyirikan. Sebab tu jangan bagi tahu kepada mana-mana orang yang keluar ataupun masuk Islam, meninggalkan agama dia, supaya dia tinggalkan mak ayah dia, lawan mak ayah dia. No. So apa ayatnya? Kalau siapa yang ada mushaf dalam Quran, mushaf atau Quran dalam apps di phone, boleh buka surah yang ke-31, ayat yang ke-13 dulu. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia menasihati anaknya. Ada ulama kata perkataan wa huwa ya'idhuhu tu pun penting, kerana kena cari momen yang betul untuk bagi nasihat kepada anak. Bukan membebel tak tentu hala, tak kira masa. Dia kena ada masa yang sesuai, yang betul untuk tegur siapa-siapa.
Kan kita sendiri kalau kita tengah tak ada mood, kita depan orang ramai, orang tegur kita, kita akan rasa nak terima ke nak lawan? Kita rasa nak lawan sebab dia nasihatkan kita wrong timing. So Allah SWT cerita Luqman menasihati anaknya pada right timing. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sama sekali mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ini tengah cerita tentang Tuhan ni, tentang jangan syirikkan Allah, itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala terus cerita seolah-olah perkara yang kedua lebih tinggi, yang paling tinggi selepas Allah dan Rasulnya ialah ibu dan ayah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan, kesusahan demi kesusahan. Bayangkan daripada mula mengandung, kemudian melahirkan, kesusahan, kemudian menyusukan, kesusahan demi kesusahan. So Allah SWT suruh setiap daripada kita ingat, tak setuju macam mana pun dengan ibu dan ayah, especially ibu, marah macam mana pun dengan dia buat kita marah macam mana pun, ingat dia telah melalui kesusahan demi kesusahan. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Allah bukan hanya bersyukur, suruh kita bersyukur kepada Allah, syukur juga kepada ibu dan ayahmu kerana mereka telah melalui kesusahan demi kesusahan membesarkan kamu. Kepada aku jualah tempat kembali untuk menerima balasan. Lepas tu baru Allah SWT cerita ayat yang berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu ketika Sa'ad berdepan dengan ibunya yang memaksa dia, mendera emosi dia untuk tinggalkan Islam. Dan Allah kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika mereka berdua mendesak kamu supaya engkau mempersekutukan Allah, ya, ini mempersekutukan dengan sesuatu yang engkau dan fikiran sihatmu tidak mengetahui, maksudnya mereka tak tahu, they don't know better, janganlah engkau taat kepada mereka. Dalam urusan itu sahaja jangan taat. Kemudian Allah sambung lagi, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaullah, layanlah, santunilah mereka dalam semua urusan lain di dunia ni dengan ma'ruf. Ma'ruf ni apa? Baik. Dan baik ni dia datang perkataan yang sama dengan uruf, yang mana masyarakat semua pandang itu kebaikan. Menurut uruf, itulah cara yang baik untuk melayan ibu dan ayah. Layanlah, santunilah ibu dan ayah kamu. Yang mana tadi? Yang mengajak kamu meninggalkan Allah tadi, yang meninggalkan Allah tadi tu, layan mereka dengan baik. Ma'rufa, thumma wattabi' sabila man anaba ilai, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan turutlah jalan orang-orang yang merujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal saleh, kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. Okay? So ayat ni Sa'ad bin Abi Waqqas dia akan bangga, dia akan sebut pada akhir usia dia ada 4 ayat Quran turun disebabkan aku, yang berkaitan dengan aku. Ini salah satu. Okay? Ini salah satu, ada lagi 3. Kalau sempat kita cerita lagi 3. Okay? So Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam waktu muda, remaja. Dan waktu awal-awal mereka mengajarkan Islam, Nabi SAW ajar di rumah siapa? Siapa tahu? Di rumah Arqam, Ibn Abil Arqam. Dan Arqam tu sendiri umur dia 13-14 tahun je. Ni orang-orang muda ni yang mula-mula start support Nabi SAW. Dan waktu tu mereka dah ada solat. Sebab bila pergi ke Isra' wal Mi'raj tu, itu adalah fardu 5 kali solat sehari. Sebelum Nabi pergi tu dah ada solat pada waktu siang, pada waktu pagi terbit matahari, dan pada waktu terbenamnya matahari. Dan kat mana mereka pergi solat? Mereka akan pergi menyorok di lembah-lembah di tepi-tepi gunung untuk solat. So Nabi, kalau kita ingat kisah Mus'ab bin Umair dulu, dia masuk Islam senyap-senyap kan.
Dia anak orang kaya, anak orang ternama, tapi tiba-tiba Uthman ibn Talhah ternampak dia sembahyang secara sorok-sorok dan dia pergi report dekat ibu dia. Dan disebabkan itulah kemudian Mus'ab kena penjara, lari pergi Habsyah. Itu semua cerita yang kita cerita pada episod-episod yang lalu. So Sa'ad bin Abi Waqqas juga pergi solat secara sembunyi, dan selalu akan ada budak-budak samseng Quraisy ni akan ikut nak kacau. So Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang menumpahkan darah untuk mempertahankan agama. Fasa ni belum ada perang, belum ada apa. Dia ada hanya gangguan, dan umat Islam diarahkan oleh Nabi SAW tak boleh pukul, tak boleh. Sebab tu waktu Bilal diseksa, Ammar ibn Yasir diseksa, Sumayyah diseksa, ada siapa-siapa pergi angkat pedang lawan? Tak ada, tak boleh lawan, kena sabar aja. Tapi waktu Sa'ad bin Abi Waqqas diganggu, dibaling batu, dipukul dengan kayu, dia ada kayu yang diguna untuk tunggang unta tu, dia libas sehingga berlaku pertumpahan darah. Maksudnya tak mati tapi luka lah. Dia orang pertama yang mempertahankan diri sehingga berlakunya pertumpahan darah. Dan orang yang dia pukul tu nama dia adalah Abdullah ibn Akhtal. Dan di hujung nanti sirah ni, waktu Nabi SAW masuk balik ke Mekah sebagai conqueror, sebagai orang yang menawan membuka kota Mekah, Nabi ada listkan 6 orang. Nabi maafkan semua kecuali 6 orang ni. 6 orang ni semua kena jumpa je bunuh, tak kira di mana. Salah seorang yang dalam list ni siapa? Abdullah bin Akhtal ni, yang kacau Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Sa'ad bin Abi Waqqas pukul dan tumpahkan darah buat pertama kali ni. So itu status Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia memang, dia macam fighter lah, dia fighter. Dan nanti kita akan lihat dia akan develop jadi the sniper man. Dia akan jadi orang yang paling sharp shooter dalam kontijen tentera Nabi SAW dan sahabat Nabi SAW. Sehinggalah dia membina reputasi sebagai seorang yang licik dalam taktikal perang dan menggunakan senjata, khususnya panah. Nabi SAW bila berlaku hijrah, by the way, penting untuk kita sebut, dia adalah salah seorang sahabat juga yang tidak berhijrah ke Habsyah. Ramai sahabat yang asalnya awal tu, peringkat awal, sebab terlalu tertekan, terlalu derita situasi di Mekah, mereka berhijrah ke Habsyah. Habsyah di mana? Kalau hari ni kita tengok map tu dekat, lebih kurang macam Ethiopia lah. Kalau naik kapal daripada Jeddah tu boleh cross pergi Ethiopia. Mus'ab bin Umair pergi, Uthman bin Affan pergi, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tak pergi. Ada sahabat, ada para ulama yang kata kenapa dia tak pergi? Mungkin sebab dia ada keupayaan dan skill yang dia tidak diganggu dan diseksa sebab dia boleh lawan balik. Ataupun dia daripada keturunan ataupun keluarga yang respected dan dia rasa dia tak ada keperluan untuk tinggalkan kota Mekah. So dia stay dengan Nabi SAW di Mekah, dan kemudian dia berhijrah pergi ke Madinah. Dia berhijrah pergi ke Madinah. Dan bila dia pergi hijrah ke Madinah, kita ceritakan dulu, bila orang Mekah muhajirin hijrah, mereka tak dapat bawa harta mereka. Rumah tinggal, harta peti besi, apa semua kena tinggal. Tak boleh transfer account, tak ada duit, tak ada account semua dulu. Tak boleh bawa debit card, QR, tak ada. Semua harta tertinggal, hanya boleh bawa apa yang boleh bawa dengan unta dalam satu perjalanan. So apa berlaku? Orang Quraisy rampas harta-harta ni dan memperdagangkan harta tu. So Nabi SAW hantar scouts, hantar kumpulan-kumpulan kecil pergi dan pintas rombongan dagang Quraisy untuk ambil balik harta milik siapa? Milik umat Islam. So ekspedisi yang pertama Nabi SAW hantar adalah diketuai komandernya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum ada perang Badar lagi pun, Nabi hantar dia yang pergi lead kumpulan ni. Dan dalam satu riwayat diceritakan bagaimana dia pergi 5 malam perjalanan. Sebab dia tak jalan waktu siang, dia hanya berjalan waktu malam. Waktu siang dia akan sembunyi, waktu malam dia akan berjalan. Kalau tuan-tuan ada experience sikit lalu kat padang pasir, boleh rasalah betapa ngerinya jalan di tengah gelap malam tu. Sebab dia ada banyak binatang berbisa dan ada banyak predator lah, haiwan-haiwan yang boleh menerkam di tengah padang pasir ni. Dan dia kata 5 hari perjalanan, bila sampai kat spot yang mereka nak pintas tu, mereka terlepas Quraisy tu berjaya lepas dulu dan mereka tidak dapat pintas. Tapi kemudian berlaku perang Badar. Perang Badar ni sebenarnya tak diniatkan jadi perang pun. Sebab tu tentera Islam sikit dan tidak cukup kelengkapan, sebab mereka asalnya pergi nak pintas rombongan dagang. Dan Abu Sufyan yang
ketuai rombongan dagang tu, dia captain. Kita panggil kargo lah waktu tu. Kargo dagang ni, dia captain. Dan tahu Abu Sufyan perasan macam mana ada ancaman. Dia tengok ada tai unta, dia check tai unta tu. Dia kata ini unta yang makan daripada kurma di Madinah. Maksudnya we are under threat. Dia hantar SOS ke Mekah, bagi tahu ada ancaman keselamatan. Semua barang dagang kamu akan diserang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sebab tu dia hantar SOS message ke Mekah. Abu Jahal kumpul 1,000 orang dan datang untuk pertahankan rombongan tu. So bila Nabi pergi, tak ada plan nak perang, tapi end up jadi perang. Sebab tu ada sahabat yang tak join Badar, sebab mereka tak tahu. Ingatkan itu satu kumpulan macam Sa'ad bin Abi Waqqas pergi pintas rombongan dagang. End up jadi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas waktu ni ada dalam rombongan perang ni. Dan perang Badar kita tahu umat Islam menang walaupun jumlahnya kecil, 313 lawan 1,000. Tapi ada beberapa jumlah kecil orang Islam meninggal, dan salah seorang yang meninggal tu adalah adik kandung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama dia Umair ibn Abi Waqqas. Dan Umair ni mulanya Nabi tak nak bagi dia ikut, dia kecil lagi, dia muda lagi. Tapi dia rayu nak ikut juga. So Nabi kata mainlah ikut. Dah ikut, dan dia syahid di perang Badar. Perang Badar ni kalau dalam kalangan para sahabat, selepas hijrah, dia adalah badge of honor yang paling besar. Kalau buat resume, akan letak kat situ yang join perang Badar. Orang yang join perang Badar diampunkan semua dosanya sampai bila-bila. Sebab tu nanti kita akan lihat ada peristiwa yang berlaku. Sahabat tu dia leak message bagi tahu dekat Quraisy, tentera Muhammad SAW sedang approach nak buka kota Mekah, dan dia telah ditangkap. Allah telah maklumkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril, sahabat ni telah mengeluarkan maklumat sensitif kepada pihak musuh, tapi niat dia sebenarnya nak selamatkan anak bini dia dekat Mekah waktu tu. Tapi end up terbocor, dan Umar datang, dan Umar kata, wahai Rasulullah, bagi aku penggal kepala dia, pengkhianat. Nabi kata jangan, dia ahlu Badar, dia dulu join perang Badar. So perang Badar tu bagi apa? Immunity kepada siapa pun. So ini status yang sangat tinggi, badge of honor. So Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang perwira yang paling handal dalam perang Badar, dan dia menjadi aset yang penting lah. Sehingga kemudian dalam perang Badar tu, ini ayat yang kedua kenapa turun Quran, disebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas dia berjaya mengalahkan ramai orang, dan dia ambil senjata Quraisy tu dan dia ambil sebagai ghanimah. Ghanimah ni rampasan perang. Barang-barang ni mahal. Dia macam kita main bola, kalau tim tu kalah, boot semua bagi kat sini. Yang mahal semua ni yang bagi. So perang dulu bila kalah, mereka ambil semua ni. Dan benda-benda tu aset-aset yang mahal. So bila Sa'ad bin Abi Waqqas bawa, bagi tahu Nabi, wahai Rasulullah, aku kalahkan Quraisy dan aku ambil pedang ni. Nabi kata no. Untuk aku dan untuk kau, kita tidak dihalalkan untuk mengambil rampasan perang. Pergi letak balik kat mana kau ambil. Saat dia rasa sedih sikit, dia nak benda tu, tapi tak boleh ambil. So dia pergi letak balik. Bila Nabi balik daripada Badar, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal tu Allah bagi tahu tentang mereka bertanya kepada engkau tentang ghanimah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan untuk kamu ambil. Umat-umat sebelum ni tidak dihalalkan untuk mereka mengambil rampasan perang, tapi melalui soalan yang ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi SAW, Allah SWT kemudian turunkan Quran dan membenarkan untuk mengambil ghanimah. So perang Badar ni telah menghantar mesej ke seluruh Jazirah Arab, semenanjung Arab, bahawa ada satu force yang baru yang sangat kuat, walaupun kecil, mereka berjaya kalahkan Quraisy. Dan Quraisy pula balik, ramai mati, Abu Jahal mati dan sebagainya. Tapi Abu Sufyan bersumpah dia akan mobilize balik untuk balas dendam. So berlakulah satu lagi perang yang seterusnya, nama dia perang Uhud. Perang Uhud kita tahu first round umat Islam menang dengan mudah. Tapi second half kena counter attack yang sangat teruk, diketuai oleh Khalid Al-Walid, dan situasi menjadi kucak-kacir sehingga Nabi SAW sendiri dipanah, sehingga tertusuk baju besi Nabi, helmet Nabi ke dalam pipi, dan Nabi patah giginya. So Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang bertanggungjawab mencari Nabi SAW dalam keadaan chaos tu, dan dia set up a force defense
untuk panah semua arah untuk pertahankan Nabi SAW. So bayangkan, Nabi duduk di belakang Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat lain duduk kat tepi ni, panah datang ni, mereka tangkap panah tu bagi dekat Sa'ad, Sa'ad akan tembak macam machine gun. Nabi kat belakang, Nabi akan pas anak panah tu, dan Sa'ad akan dengan sangat laju, dengan tepat dia akan tembak seorang demi seorang, sehingga Nabi SAW kata, fidaka bi abi wa ummi, aku sanggup korbankan ibu dan ayahku untuk engkau wahai Sa'ad, panahlah. Dan itu adalah pujian yang paling tinggi Nabi pernah sebut kepada mana-mana sahabat. Ali bin Abi Talib kata, Nabi tak pernah menggabungkan ibu dan ayahnya sanggup dikorbankan untuk satu orang, melainkan untuk Sa'ad. Dan Sa'ad memainkan peranan mempertahankan Nabi waktu tu. Dan tak boleh nak bayang macam mana. Saya hanya boleh bayangkan macam orang belakang pegang machine gun punya peluru tu, duk pas-pas, dan dia tembak. Dan dia berjaya menyelamatkan Nabi SAW dan bawa keluar daripada bahaya. Tentunya mereka balik dalam keadaan duka cita. Ramai sahabat-sahabat besar meninggal, syahid. Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian kita ada Mus'ab bin Umair. Dan kita cerita dulu bagaimana, saya tak sangka waktu tu saya cerita, kalau kita pergi umrah, nanti kita sampai ke sana bagi salam, sebab Nabi kata nescaya mereka akan jawab salam daripada siapa-siapa yang sampaikan salam. Beberapa minggu lepas tu tiba-tiba ada kawan ajak pergi umrah, saya pergi, dan saya begitu, saya teringat itu baru kuliah ni, cerita siapa sampai kat Uhud ni, sampai di makam syuhada tu, jangan lupa bagi salam, sebab Nabi kata mereka nescaya, demi sesungguhnya mereka akan jawab salam kamu. So itu perang Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas mencipta satu nama yang sangat besar, sehingga nanti di hujung usia dia pun dia akan sebut, Sa'ad sendiri akan sebut, aku adalah orang yang Nabi bersumpah dengan ibu dan ayahnya. So itu salah satu lagi badge of honor yang sangat-sangat banggakan. Tapi ada satu lagi pencapaian yang luar biasa Sa'ad capai, tapi ia berlaku selepas kewafatan Nabi SAW, ketika dia telah dihantar sebagai komander perang untuk pergi dan lawan dengan empire yang paling kuat dan paling besar di atas muka bumi waktu itu, Parsi. Khalid Al-Walid dihantar untuk pergi lawan Rom, Sa'ad bin Abi Waqqas dihantar pergi lawan Parsi. Dan di perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas berdepan dengan bala tentera yang paling besar dan paling high tech lah, teknologi tinggi. Hari ni kita bercerita tentang Gaza ni. Semua kumpulan-kumpulan yang mempertahankan Gaza dari dalam ni, mereka develop teknologi mereka, tapi apalah nak dibandingkan dengan apa yang ada pada Israel. Rejim yang disokong oleh semua kuasa-kuasa besar dunia, Amerika yang kaya-kaya, yang inject duit berbilion-bilion. Itulah situasi yang Sa'ad berdepan, tapi dia berjaya cari the simplest idea. Dia cari idea yang simple sehingga dia berjaya kucak-kacirkan tentera Parsi di Qadisiyah tu bila mereka berdepan dengan tentera gajah. Orang Arab, dia tak biasa berdepan dengan gajah. Dulu kalau kita cerita pun ingat, Abraha datang, gajah tu daripada mana? Abraha ni asalnya daripada Ethiopia. Gajah daripada mana? Daripada Afrika. Arab tak ada gajah, Arab ada unta. So tentera bergajah ni macam berdepan dengan kita kebal yang, macam mana nak lawan ni? Dan dalam perang Qadisiyah, tentera Parsi memakaikan baju besi yang lengkap untuk semua gajah. Bukannya tentera je pakai baju besi, gajah tu pun pakai baju besi. Nak kata betapa kaya dan betapa kuatnya. Dan Sa'ad berfikir, apa cara kita nak kalahkan tentera yang solid macam ni? Idea dia ni mengeri sikit, tapi itulah dia perang. Sa'ad kata ada satu bahagian je daripada gajah tu yang tak ditutup. Apa? Mata. So dia bagi arahan dekat semua tentera Islam, target mata gajah tu. Dan mereka target mata gajah tu. Bila mata gajah kena panah, dia buta. Gajah buat apa? Gajah buat U-turn banyak kali ya. Dia tak tahu dah nak pergi mana, dia mengamuk. Dengan tembak je tu, seluruh tentera, bala tentera yang kuat dengan equipment ni kucak-kacir. Dia orang dah tak boleh kontrol gajah-gajah dia orang dah. Macam kena hack. Dia punya
weaponry system tu kena hack, dan mereka berjaya mengalahkan tentera Qadisiyah waktu tu dengan 4 hari 4 malam berperang dalam keadaan Sa'ad sedang demam panas. Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia demam panas, dia lawan, dan disebabkan kalah di sempadan tu, Raja Parsi yang duduk dekat headquarters tu lari, dan Sa'ad kata kita straight pergi ke ibu kota, dari sini kita straight pergi ke ibu kota. Dia pergi ke Madain. Sampai di Madain, mereka tak boleh nak cross Sungai Dajlah. Sungai Tigris tu besar, tak boleh nak cross. Nak tawan istana tu kena cross. So mereka duduk di situ sangat lama. Cuma dekat sini kita tak ada maklumat yang cukup macam mana dia cross dengan tentera tu, dia cross sungai tu. Ada yang kata Allah SWT bagi kelebihan kepada Sa'ad, mereka lalu atas sungai itu dan mereka seolah-olah berjalan di atas air. Tapi ada evidence tak nak sekong ni? Tak cukup evidence. Tapi kalau kita tengok buku sirah, dia akan tulis satu masa ditunggu dah sangat lama dan sungai itu mula melimpah, dan Sa'ad kata sekarang kita march, apa jadi pun jadi, kita akan terus cross sungai ni sampai ke seberang, dan mereka berjaya cross sungai itu. Bagaimana ia berlaku? Tak sure, Wallahu a'lam. Dan bila mereka masuk, perang ni panjang, dia berlaku beberapa tahun lagi, sehingga kemudian mereka berjaya take over empire yang paling besar di dunia. Dan bayangkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Salman Al-Farisi masuk. Mereka ni orang-orang dulu duduk kat Mekah, budak muda, tak ada jambang lagi apa, masuk Islam, kena dera, pergi hijrah. Sekarang dia masuk dalam istana negara Kisra Parsi tu, struktur yang sangat besar dengan kekayaan perhiasan yang sangat mahal. Ingat tak dulu kita cerita waktu Nabi hijrah, Nabi bagi tahu dekat Suraqah bin Malik, waktu Suraqah nak tangkap Nabi, kuda dia jatuh, dia kata ini tak boleh ni, ini ada benda ni. Lepas tu dia pergi minta Nabi tulis surat kan, bagi protection, apa-apa jadi tentera Islam takkan bunuh Suraqah sebab Nabi dah bagi guarantee. Lepas tu Nabi kata, Suraqah, macam mana nanti satu waktu engkau akan pakai gelang yang dipakai oleh Raja Kisra? Itu macam pakai crown lah. Suraqah kata, Kisra? Anak Hormuz? Wish, tak boleh brain. Dan inilah momen waktu diorang masuk, dan diorang bawa balik semua harta tu ke Madinah, dan Umar Al-Khattab panggil Suraqah bin Malik, pakaikan gelang Kisra tu, letak di atas keldai, atas tunggangan, dan arak satu kota Madinah tu, menunjukkan janji Nabi SAW itu benar. So Sa'ad bin Abi Waqqas dan Salman Al-Farisi ni kenapa saya mention nama dia? Sebab dia daripada Farsi. Dulu dia duduk kat luar istana tu, ayah dia orang yang buat upacara penyembahan api tu kan. Dia kemudian cari agama yang benar, dia pergi cari duduk dengan pendeta, sampailah dia end up dekat Madinah jadi hamba. Kemudian Nabi buat fundraising, Nabi collect duit sahabat-sahabat, kita nak bebaskan, sebab Tuan Salman bagi tahu engkau kena tanam, saya lupa 300 atau 100 pokok, semua kena hidup, engkau akan dimerdekakan. Kemudian Nabi doa dan Nabi kumpul duit dan Nabi merdekakan Salman. Dan sekarang Salman sebenarnya balik semula ke ibu kota dia, balik semula ke negeri dia. Dulu dia tengok istana tu, orang biasa mana boleh masuk, dia hanya boleh lalu, ditulis kat situ kesetiaan kepada raja dan negara. Nak masuk tak boleh, mana boleh, tempat raja. Hari ni Salman, waktu ni Salman berusia 100 tahun. Dan dia masuk, cuba bayangkan apa yang bermain di fikiran mereka, datang daripada Mekah tu, kemudian hijrah kat Madinah, nak hidup pun susah. Sekarang masuk menawan istana yang paling mewah dan paling besar di dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk, first kali Sa'ad buat apa? Sa'ad laungkan azan. Saya nak bagi bayangan, tuan-tuan kalau pernah pergi Turki, sekarang beri Turki, tuan-tuan pernah pergi Hagia Sophia tak? Hagia Sophia tu bangunan yang dibina macam beberapa ratus tahun dulu, almost 1000 tahun, besar. Dan teknologi Parsi dulu bina-binaan, dia tak ada tiang, dia macam dome macam tu, besar. Dan mereka masuk dan mereka lihat ni benda yang tak pernah mereka lihat. Di Mekah tu bangunan tak lebih 2 tingkat pun.
Ini masuk tengok skyscrapers, tengok menara-menara, macam itulah ibaratnya. Dan masuk azan, kemudian mereka solat 8 rakaat tanpa salam sebagai sujud syukur kepada Allah SWT. 8 rakaat solat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan first kali mereka buat apa? Mereka tak pergi cari mana aku punya rumah lot, kat mana aku nak pindah. First kali yang mereka buat adalah mereka transform istana tu jadi masjid. Transform istana tu jadi masjid. Dan dari situ dia domino effect. Bermula daripada perang dengan gajah tadi tu, domino effect. Sikit demi sikit, sehingga akhirnya tumbang kerajaan Parsi yang begitu besar dan majestic, tumbang. Kemudian Sa'ad balik semula, Umar Al-Khattab pernah hantar Sa'ad bin Abi Waqqas jadi governor di Kufah di Iraq. Dan salah satu benda yang istimewa tentang Sa'ad ni adalah doa dia mustajab. Nabi pernah sebut SAW, Sa'ad dikurniakan doa yang mustajab. Itu menyebabkan ramai orang takut dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan cari pasal dengan dia. Kalau dia doa, kita habis. Dan ada seorang mamat ni dia cari pasal. Dia pergi tuduh, dia buat fake news bahawa Sa'ad ni zalim, korup. Dan berita tu dihantar ke khalifah di Madinah. Siapa khalifah waktu tu? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pula tengok, dia kenal dah Sa'ad ni tak mungkin macam ni. Tapi dia hantarlah as a process, due process, dia hantar untuk verify betul ke berita ni, kembali ke Kufah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas doa, ya Allah, kalau laki ni buat fitnah dan tipu aku, tipu kepada khalayak tentang aku, hilangkanlah penglihatannya dan panjangkan umur dia dalam keadaan apa kita panggil miserable. Apa miserable? Dalam keadaan derita. Dan orang yang riwayatkan benda ni kata dia hidup, dia buta, lelaki ni buta dan hidup macam berpeleseran di tepi jalan dan misery lah, dalam keadaan derita sampai dia mati. Dan orang akan tanya, kenapa kau hidup macam ni? Dan dia kata, aku terkena panahan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan suka-suka doa. Dia kalau orang buat sangat jahat dengan dia, dia nak tunjukkan kebenaran, dia doa. Satu lagi peristiwa, waktu ni political tension tengah kuat, timbul kumpulan orang-orang yang memaki hamun Ali radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah kata, kau jangan maki Ali radhiyallahu anhu, kau jangan. Laki dia kata, kalau aku maki kau nak buat apa? Dia kata, aku akan doa. Dia kata, doa lah? Apa dengan doa kau? Dan dia doa. Mati lagi ni. Sa'ad bin Abi Waqqas doa, Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba datang lari seekor unta yang ada penyakit, masuk ke dalam kawasan sesak orang ramai, cari lelaki yang maki Ali tadi tu, pijak dia sampai mati. Pijak dia sampai mati. So Sa'ad bin Abi Waqqas dia ada doa yang orang takutlah kalau nak buat jahat, nak buat zalim kepada Sa'ad, kalau dia angkat tangan. Sebab Nabi kata, orang yang dizalimi kalau dia mengangkat tangan dan berdoa, antara dia dengan Allah SWT tidak ada hijab. Sebab tu kita kena hati-hati bila kita berurusan dengan orang yang kita sangka atau kita fikir dia rendah statusnya. Kita tak pernah tahu doa dia tu macam mana. Kita mungkin herdik dia, kita mungkin ejek dia, kita mungkin sakiti dia, kita mungkin zalimi dia dalam bayaran ke dalam apa-apa, dalam bentuk pun. Jangan sampai orang-orang lemah dizalimi, dia angkat tangan, ditadah tangan dan doanya ke atas kita, tidak ada hijab antara dia dengan Allah SWT untuk doa tu mustajab. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sepanjang hayat dia ni, tentu panjang, dia ada banyak ekspedisi dan banyak pengalaman jadi governor dan sebagainya, tapi dia end up, dia balik semula ke Madinah. Dia dah penat, dia dah malas nak layan politik waktu tu. Kita pun dah malas kan layan. Dia layan, dia penat. Dia kata, aku balik Madinah, aku tak nak campur urusan gaduh-gaduh ni. Dia balik, waktu tu ada perang antara sahabat, dia mengambil posisi tidak terlibat. Dia tak nak campur urusan ni, dia menyendiri, dia duduk buat jaga urusan dia. Dia bahkan pesan dekat anak-anak dia, jangan sampaikan pada aku walaupun berita tentang apa yang berlaku. Jangan tunjuk dia reels, jangan tunjuk dia Instagram apa ni, jangan. Dia tak nak tahu apa-apa berita pun tentang konflik yang sedang berlaku. Dia
mengambil tindakan untuk neutral. Sehingga kemudian dia wafat di Madinah pada ketika usianya 83 tahun. Pada tahun 55 atau 54 Hijrah. Dan satu perkara yang cukup ikonik yang dituliskan dalam buku-buku yang menulis sirah Sa'ad bin Abi Waqqas ialah sebelum dia wafat, dia panggil anak dia, dia suruh anak dia ambil satu peti, dalam peti itu ada satu baju lama. Lepas tu dia kata, kafankan aku dengan baju ni, ini adalah baju yang aku pakai waktu perang Badar dulu. Ini orang yang conquer apa? Parsi. Tapi dia value hari yang paling dia kenang, hari yang paling dia rasa paling marvelous lah dalam hidup dia, dan dia nak bertemu Allah SWT dalam keadaan dia memakai baju tu. Dia minta anak dia pakaikan baju yang dia pakai waktu perang Badar. So dia kemudian dikafankan dengan baju tersebut dan dia makam di Baqi' Al-Gharqad. Kalau kita pergi Madinah, sebelah Masjid Nabi ada Baqi', perkuburan yang besar, tapi tak ada nama lah, tak tahu di mana exactly tu. So memang dia orang tak letak nama dan tak tandakan supaya orang tak buatlah apa-apa yang ekstra dekat kubur-kubur para sahabat ni, tapi dia telah dimakamkan di situ. So itulah serba ringkas kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dikenang sebagai pemanah tepat, seorang yang sangat mencintai ibunya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat tentang ibu dan ayah, betapa tingginya kedudukan menghormati ibu dan ayah, walaupun ibu tu dalam konteks saat ni mengajak dia tinggalkan Islam. Allah masih suruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berbuat baik kepada ibunya, hanya jangan ikut bahagian yang dia suruh tinggalkan Allah. Sebab tu ada satu konsep ataupun satu hadis, hadis ke saya tak pasti, bukan hadis kot, dia adalah satu konsep, la ta'ati li makhluk fil maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang bersifat maksiat kepada pencipta. Sebab tu dalam apa saja konteks, dengan isteri, dengan suami, kalau suami minta buat benda tu adalah dilarang oleh Allah SWT, dalam waktu itu dia tidak perlu taat kepada suami. Sama juga ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah paksa anak buka aurat, paksa anak kerja dapat income haram, dan anak tu dia tak nak taat ibu dan ayah dia dalam urusan tu kerana dia berlawan dengan ketaatan kepada Allah, dia tak perlu taat kepada ibu dan ayah dia. So kita boleh apply kita panggil apa ni rules ni dalam semua keadaan. Dan ada dua lagi ayat saya sebut tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas, first ayat dia turun tentang ibu dia, yang kedua tentang ghanimah perang tadi, yang ketiga tentang harta pewarisan. Sebab waktu Sa'ad bin Abi Waqqas nak meninggal, dia waktu Fatul Mekah dia ingat dia nak meninggal lah, tapi lepas tu dia hidup lagi 40 tahun, dan setiap tahun tu dia dapat seorang anak, ada 40 orang anak. So waktu dia nak meninggal tu dia ada seorang anak je. Waktu dia ingat dia nak meninggal tu dia ada seorang anak je, anak dia Aisyah tadi tu. So dia cakap dengan Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku dah harta banyak, anak aku seorang perempuan, dia pun akan kahwin dan suami dia akan jaga dia, boleh tak aku infakkan seluruh harta ni? Nabi kata no, tak boleh. Dia kata 2/3, Nabi kata no, tak boleh. 1/2, Nabi kata no, tak boleh. 1/3, Nabi kata okey, 1/3, dan 1/3 itu pun banyak. Sebab tu dalam harta pewarisan kita hanya boleh waksiat maksimum 1/3. Yang lain tu kena pergi ke faraid. So ayat berkenaan tu turun, pendetailannya adalah disebabkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan satu lagi kisah adalah sebelum arak diharamkan, sahabat-sahabat Nabi ni kadang-kadang ada waktu dia orang lepak dan minum arak, sehingga bila dah mabuk ni berlaku pergaduhan. Dan bila berlaku pergaduhan, ada kecederaan apa semua, kemudian Allah SWT turunkan ayat bagi tahu arak diharamkan. Arak diharamkan. So Sa'ad bin Abi Waqqas akan sebut, aku ada 4 ayat Quran yang diturunkan Allah SWT disebabkan aku. Dan itu satu perkara yang sangat dibanggakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Moga Allah SWT bantu kita untuk mengenal lagi para sahabat kita ni, para sahabat Nabi SAW ni, untuk kita jadikan panduan dan inspirasi. Dan kita belajar daripada kisah Sa'ad ni, semua orang ada kelebihan yang berbeza-beza, dan dia menggunakan kelebihan dia itu untuk menyumbang kepada agama, bangsa dan negara.
Dan dia tak semestinya mesti package rupa paras cantik, akademik cemerlang, semua sekali. Tak ada. There is no such a thing. Tak ada perfect life. We get some, we lose some. So kita guna apa yang Allah SWT bagi kepada kita, dan moga Allah letakkan kita di atas jalan yang produktif, yang benar, untuk kemudian kita berada di landasan sehingga kita dapat masuk ke syurga Allah SWT dan berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi dan juga Nabi SAW yang kita ceritakan dalam kuliah-kuliah kita. Sekian, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa akan datang. Segala yang baik itu daripada Allah SWT. Yang tersilap dan tersasul itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.